Menjelang Hari Raya Aidilfitri, kehangatannya semakin dirasai. Tinjauan di Pasar Raya Penampang mendapati orang ramai mengambil peluang detik terakhir untuk membeli keperluan persiapan perayaan, terutama barangan dapur dan pakaian. Sekarang ni tinggal barang-barang dapur lagi lah. Macam daging ke ayam, macam itulah yang mau disediakan sebelum beberapa hari lagi raya ni kan. Untuk persiapan tinggal baju budak-budak lagi mau dibeli. Promosi dia macam bolehlah ada murah-murah. Sebab kos semakin meningkat. Jadi cuba untuk bersederhana dalam persiapan, beli apa yang patut. Yang wajib inilah pakaian lah, pakaian untuk anak-anak, untuk isteri dan selebihnya untuk hidangan di hari raya lah, seperti biskut, kek dan sebagainya lah. Orang ramai mulai sibuk membeli barangan keperluan terutama barangan basah sebagai persiapan akhir menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tinjauan di Pasar Besar Kota Kinabalu mendapati orang ramai berkunjung ke pasar berkenaan membeli bahan mentah seperti ayam, daging, ikan, santan serta pelbagai jenis sayuran. Okey, tiada masalah. Stok pun ada hari-hari kalau kita pergi macam kemarin-kemarin pun masih ada lagi. Okey, tiada masalah. Setakat ni yang saya lihat bekalan daging dan sayur-sayuran dan barang-barang basah yang lain dilihat agak banyak lah dan tak perlu berebut. Pembelian ayam lancar je, okey. Ini pun last minute beli kan, masih ada stok banyak lah. Harga pun okey, senang dapat. Sementara itu, penjual yang ditemui juga memberitahu bekalan bahan mentah seperti daging dan ayam masih mencukupi. Menjelang Hari Raya ini agak lebih daripada hari biasa. Penjualan dia, orang ramai, kunjungan orang ramai lah. Lebih ramai daripada hari biasa. Bekalan memang kami ada standby juga. Biasa kalau yang sebelum Raya memang dah ramai, tapi sekarang memang ramai lah. Tapi tidak seperti sebelum ni lah, Raya yang tahun lepas. Tapi yang sekarang ni memang boleh jugalah. Atur-atur sikit, bekalan cukup. Ayam untuk tahun ni cukup. Lepas tu plan daripada orang ramai macam orang beli awal. Sebab orang takut macam tahun lalu. Stok okey, tak ada masalah. Dan menjelang perayaan Aidilfitri ini, buat masa sekarang stok beras masih mencukupi. Jadi buat orang ramai, jangan risau. Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan Surau disaran lebih kreatif menganjurkan aktiviti sepanjang Ramadan bagi menarik minat umat Islam mengimarahkan rumah ibadat itu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain solat, masjid dan surau juga menjadi tempat untuk kebajikan, pendidikan dan tempat menjalankan ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Mudah-mudahan Jawatan Kuasa Masjid dapat mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti keagamaan kerana masjid adalah tempat masyarakat untuk bersatu padu untuk merapatkan ukhuwah. Beliau ditemui pemberita dalam majlis berbuka puasa di Surau At-Taqwa, Jalan 4, Apas Darat, Tawau. Datu Nizam yang juga Adun Abbas menggalakkan Jawatan Kuasa Masjid dan Surau menganjurkan aktiviti yang boleh membawa kesan positif kepada pembentukan masyarakat madani. 16 masjid dan surau telah disantuni menerusi jelajah Ramadan Dun Abbas dengan pelbagai program pengisian ilmu. Usaha meningkatkan penglibatan remaja dan kanak-kanak dalam bidang tilawah Al-Quran terus diperhebat. Ia bagi meningkatkan mutu bacaan dan melahirkan bakat-bakat baharu untuk menyertai pertandingan tilawah Al-Quran di peringkat lebih tinggi. Pengerusi Masjid Duyufur Rahman, Kampung Lokawi Baru, Radik Taim berkata ahli jawatan kuasa masjid melantik pembimbing bertauliah untuk mendidik remaja terlibat agar dapat meningkatkan mutu bacaan dengan lebih baik. Terbukti pada malam ini apabila kita mendengar sendiri ada sedikit peningkatan dari segi mutu bacaan. Berkali saya kaitkan dari segi tajwid, lagu, fasahah. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Khatam Al-Quran. 66 jemaah menyertai acara tahunan Majlis Khatam dan Tadarus Al-Quran ini. Turut disampaikan cenderamata kepada jemaah yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran.
Pembinaan bangunan KDCA Paitan yang diwakafkan untuk kegunaan penduduk di daerah berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Mei depan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata pembinaan bangunan yang kini mencapai 90% siap itu untuk kegunaan pelbagai aktiviti masyarakat di sekitar daerah Paitan. Saya telah pun mewakafkan bangunan ini, menjenamahkan bangunan baru ini sebagai KDCA Paitan. Dimiliki oleh KDCA Paitan sebenarnya. Dan tujuannya adalah untuk boleh dijadikan sebagai satu majlis apa sahaja yang penting digunakan oleh rakyat Paitan itu sendiri. Beliau yang juga adun sukut ditemui RTM dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian watikah pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Dun Sukut 2025. Selain penyerahan watikah pelantikan kepada 67 JKKK, turut disampaikan sumbangan kepada masjid dan surau di sekitar daerah Paitan. Bantuan khas keuangan BKK RM1,000 bukti keuangan kerajaan negeri kukuh serta mampu tingkatkan ekonomi. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Ali Asneh berkata pemberian itu bukanlah retorik semata-mata. Sebenarnya ini adalah ihsan daripada kerajaan kerana kerajaan mempunyai kewangan yang lebih. Apabila keuangan yang lebih, kita salurkan kepada rakyat, terutama kepada penjawat awam. Beruntung pada tahun ini, kerajaan kita pada awal bulan sudah berikan 3,000 dan sebulan gaji. Dan ini pula ditambah dengan 1,000. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Khatam Al-Quran dan Tadarus di Masjid Kampung Takuli Beaufort. Program tahunan ini dianjurkan bagi menggalakkan anak-anak muda bertadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Pihak yang melemparkan fitnah mengenai skandal rasuah dan mineral digesa tampil mengemukakan bukti. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali menyifatkan tuduhan yang dilemparkan terhadapnya itu adalah fitnah dan tidak berasas. Tegas Datuk Armizan, tuduhan tersebut tidak mempunyai sumber sahih dan disebarkan melalui platform tidak rasmi termasuk media sosial. Sehubungan itu, beliau mahu pihak terlibat tampil untuk memberi kerjasama menyelesaikan isu berkenaan secara sah dan adil. Skandal rasuah ini, skandal mineral ini adalah berasaskan kepada kalau dulu orang sebut surat layang lah, sekarang mesej layang yang tiada nama, tiada sumber. Karakter yang saya lihat diwujudkan wartawan siasatan. Tambah Datuk Armizan, pelaburan daripada syarikat seperti PT Bayan yang dikaitkan dengan lawatannya pada Mei 2023 adalah pelaburan yang sah dan berpotensi memberi manfaat besar kepada negeri ini. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO melalui anak syarikatnya SEDCO Mining Sdn Bhd SMSB menerima data awal migrasi bagi lesen pendudukan sementara TOL daripada Jabatan Tanah dan Ukur. SMSB mula beroperasi pada Ogos 2023 ditubuhkan untuk memegang tanggungjawab mentadbir pengurusan pasir sungai dan laut di negeri ini. Data awal migrasi disampaikan Robert Robin Milip, mewakili Jabatan Tanah dan Ukur JTU, bahagian galian kepada Ketua Pegawai Eksekutif SMSB Syamsul Bahri Johar. Majlis disaksikan pengerusi SEDCO Datuk Rubin Balang dan pengarah JTU Datuk Bernard Liu Chow Min. SMSB dalam kenyataannya memberitahu penyerahan data awal migrasi bagi TOL ini menjadikan syarikat tersebut sebagai entiti tunggal yang menyelia konsesi, memastikan ketelusan, kemampanan dan kecekapan dalam industri. Ini termasuk kawalan kutipan hasil yang lebih ketat, mempertingkat perlindungan alam sekitar dan kecekapan operasi serta meningkatkan peluang untuk vendor tempatan yang layak. Adanya integriti, ketelusan dan komitmen berterusan akan dapat memastikan sumber pasir sungai di negeri ini diuruskan secara lestari dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.